Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. SPRM buka siasatan atas kerugian pelaburan Khazanah Nasional Berhad dan PNB melibatkan perniagaan fashion dalam talian tempatan. Tegas Ketua Suruhanjaya SPRM, siasatan itu penting kerana membabitkan penggunaan dana awam. Siasatan menyeluruh berkait isu kepentingan awam ini akan dijalankan secara adil dan profesional. Dalam pada itu, Khazanah Nasional Berhad diarah melakukan audit dalaman bagi menyiasat kerugian pelaburan bernilai 43.9 juta ringgit terbabit. Perdana Menteri turut mengarahkan Jabatan Audit Negara melakukan pengauditan terhadap 2,000 GLC bagi mewujudkan sistem tabik urus yang lebih baik. Kementerian Kewangan MOF tetap meneruskan usaha membantu syarikat yang memerlukan sokongan kewangan. Ketua Setiausaha Pemberaan MOF berkata ia sebagai komitmen kerajaan menyokong syarikat yang berinovasi tinggi untuk memacu pertumbuhan negara berhubung kerugian besar dialami Khazanah Nasional Berhad dan Permodalan Nasional Berhad. Beliau menjelaskan setiap pelaburan dalam syarikat mempunyai risiko tersendiri. Perdana Menteri mahu ketirisan subsidi yang disalur kepada rakyat segera ditangani menerusi bantuan maklumat dan data tepat DOSM. Isu itu perlu diselesaikan agar peruntukan subsidi tidak bertambah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Jubli Intan 75 tahun Jabatan Perangkaan DOSM. Penjaja dan peniaga kecil di seluruh negara disaran mencarum dalam perkeso bagi membolehkan mereka mendapat perlindungan sekiranya berlaku sebarang kemalangan ketika bekerja. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata pemeteraian MOU antara perkeso dengan Gabungan Persatuan-Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Malaysia bertujuan memudahkan penjaja kecil mencarum secara sukarela menerusi SKSPS. Disasarkan 100,000 penjaja dan peniaga mencarum menjelang hujung tahun ini. Kerajaan komited untuk terus bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi majukan kawasan luar bandar seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mazahid Hamidi berkata kerjasama itu penting demi memastikan pembangunan seimbang merentasi wilayah dan negeri selain membantu keselarasan bangunan termasuk memacu pertumbuhan ekonomi setempat. 50 penguatkuasa imigresen yang ditahan SPRM kerana disyaki terlibat sindiket bawa masuk warga asing guna modus counter setting tidak lagi bertugas di pintu masuk KLIA. Mereka dipindahkan ke beberapa unit lain. Ketua Pengarah Imigresen berkata pihaknya beri kerjasama penuh kepada SPRM untuk menjalankan siasatan. Sebelum ini, SPRM membongkar kegiatan sindiket membawa masuk warga asing melalui pintu masuk negara tanpa pemeriksaan pihak berkuasa. Siasatan mula dijalankan polis berkait kes buli pegawai kadet DUPNM. Ketua Polis Negara menyatakan kertas siasatan dibuka selepas laporan polis dibuat mangsa berusia 22 tahun baru-baru ini. Siasatan dilakukan di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Kejadian dipercayai berlaku 22 Oktober lalu di Asrama Universiti menyebabkan mangsa alami kelecuran. Wanita yang lemas dihanyutkan kepala air ketika mandi bersama keluarganya di Taman Eko Rimba Sungai Sedim Kulim ditemukan lemas. Mayat Kasturi Arjunan ditemukan berdekatan tebing sungai kira-kira 1 km dari lokasi kejadian. Mangsa ditemukan di kawasan Lubuk Buluh oleh orang awam bersama pihak bomba yang menjalankan pencarian sepanjang tebing sungai. Mayat kemudian dihantar ke Hospital Kulim untuk bedah siasat. 8 lelaki yang hilang setelah keluar memancing di perairan Paloh, Sarawak pada Selasa lepas ditemukan selamat. Rakan mereka berjaya menghubungi pemancing terbabit tengah hari semalam. Bot mereka dilaporkan mengalami masalah enjin semasa dalam perjalanan pulang. Bot kemudian ditunda ke JT Semeriang dan kesemua mereka selamat tiba di JT pukul 5.25 petang. Masih berlaku pencerobohan layar asing di beberapa negeri semenanjung termasuk perairan Laut Cina Selatan. Walaupun aktiviti nelayan asing semakin berkurang, namun pemerhatian tetap diteruskan bagi mengatasi isu tersebut. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adnan Hussein berkata, kerjasama dengan agensi pihak berkuasa telah dilakukan bagi menangani aktiviti tersebut.
Gara-gara mercun, sebuah rumah di Taman Puteri Kulai hangus. Mangsa rugi RM510,000. Dua individu termasuk seorang warga asing di Berkas dipercayai melakukan khianat menggunakan mercun hingga menyebabkan kebakaran. Ketua Polis Daerah Kulai berkata suspek reman hingga Rabu depan. 4 pusat pemindahan sementara PPS banjir di Hulu Besut sedang naik taraf untuk dijadikan PPS kekal ketika musim tengkujuh. Pemindahannya melibatkan PPS Kampung Pancur, Cawangan, Keruak dan Batu 13. Ketua Setiausaha Pemberdayaan Kementerian Kewangan berkata setiap PPS itu mampu memberi perlindungan kepada 60 keluarga pada satu-satu masa. Susulan lonjakan kes demam denggi di Johor, penduduk yang menetap di lokasi tumpuan kes denggi disaran mengambil vaksin di klinik swasta. Itu antara syur mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Perangi Denggi Negeri Khamis ini. Menurut Exco, kes demam denggi meningkat 36.1% pada ME43 berbanding tempoh sama tahun lalu. Program advokasi perlindungan kanak-kanak KASIH akan terus digerakkan di seluruh negara sebagai usaha perangi kes gangguan seksual dalam kalangan kanak-kanak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata ia berikutan masih berlaku kes seksual dalam kalangan golongan bawah umur. Berdasarkan laporan pihak polis, kes gangguan seksual melibatkan kanak-kanak meningkat 26.5% tahun ini berbanding tahun sebelumnya. Isu pemilikan serata antara perkara yang akan diberi perhatian dalam Pembentangan Belanjawan Selangor 2025. Menteri Besar berkata terdapat 138,000 unit rumah serata di negeri itu mengalami masalah pemilikan sekaligus memberi kesan kepada nilai aset dan hartanah. Pasukan petugas akan dibentuk bagi membantu penyelesaian isu tanah, kelulusan PBT serta perundangan. Melaka rancang untuk jadikan lapangan terbang antarabangsa Melaka hub serantau bagi penerbangan antara Semenanjung Malaysia dan Indonesia Barat serta Singapura. Ketua Menteri bagaimanapun berkata perkara itu masih dalam perbincangan bersama pihak berkuasa penerbangan awam. Melaka juga sedang berusaha mengaktifkan semula penerbangan ke Pekanbaru, Indonesia bagi memasarkan semula aktiviti pelancongan kesihatan di negeri itu. Hari ke-3 Karnival Udara Antarabangsa Melaka 2024 catat kehadiran lebih 8,000 pengunjung. Sambutan memberansangkan itu merancakkan lagi sebulan akhir Tahun Laut Melaka 2024. Sebanyak 38 pesawat termasuk 8 pesawat milik Bandar Uniform menyertai acara tahunan itu. Lebih 500 peserta dari seluruh negara selain Indonesia dan Singapura turut menyertai karnival tersebut yang memasuki tahun ke-9 penganjurannya pada kali ini. Program Satu Pemimpin Satu Kampung Santuni Madani mampu merapatkan jurang sosioekonomi antara kawasan bandar dan luar bandar. Impaknya boleh dilihat jika pemimpin dapat mengenal pasti isu dan keperluan komuniti setempat. Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan berkata pentingnya peranan pemimpin sebagai suri teladan. Sementara itu, hampir 30,000 pengunjung hadir ke Karnival Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan di PICCA Butterworth Arena. 20 usahawan turut menerima anugerah kecemerlangan penjaja dan peniaga kecil. Pengiktirafan ini atas kejayaan meningkatkan perniagaan hingga mencapai nilai jualan lebih RM300,000 setahun. Baik di Patani, Thailand, Festival Maroi buka peluang kepada usahawan bimbingan farma pasarkan produk berasaskan harum manis. 4 usahawan promosikan produk giliran harum manis selaras Tahun Lawak Perlis 2024-2025. Inisiatif ini meningkatkan kesedaran pengguna mengenai produk agro makanan jenama Malaysia keluaran PKS. Nasional FM akan melaksanakan inisiatif Nasional FM Next Level pada tahun hadapan sebagai usaha untuk menyajikan lebih banyak ilmu dan hiburan kepada pendengar di seluruh negara. Kerana itu, malam tadi, Nasional FM menganjurkan program khas meraihkan pendengar dan peminat bertemakan Nasional FM Ambil Tahu Santuni Warga Pendengar. Ia mengumpulkan lebih 200 pendengar setia dari Brunei, Sabah, Sarawak dan seluruh Semenanjung. Penguasaan teknologi AI dan digitalisasi perlu seiring dengan penekanan nilai manusiawi, akhlak serta agama. Perdana Menteri berkata perkara itu perlu dititikberatkan dalam sistem pendidikan negara agar dapat membina barisan kepimpinan muda yang mampu mewakili rakyat, menegakkan kebenaran dan keadilan, sekaligus memainkan peranan signifikan sebagai aset bangunan negara pada masa depan.
Purata Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW bulanan isi rumah mencatatkan nilai RM4,729 pada 2023. Ini dengan purata saiz isi rumah seramai 3.8 orang. Dozem maklumkan PAKW di kawasan bandar lebih tinggi berbanding luar bandar dengan nilai masing-masing RM5,040 dan RM3,631. Selangor mencatatkan nilai PAKW tertinggi iaitu RM5,854 melebihi Paras Nasional RM4,729. Pemilihan U-Mobile sebagai pelaksana rangkaian 5G kedua di negara ini dihargai syarikat telekomunikasi berkenaan memiliki pengguna kapasiti 5G paling banyak di Malaysia. Ia mampu maksimumkan potensi teknologi 5G untuk manfaat rakyat, industri dan negara. U-Mobile komited memacu rangkaian 5G ke peringkat lebih baik. Tanaman halia berpotensi dijadikan produk penjana pendapatan tinggi kepada penduduk di luar bandar. Datuk Seri Dr. Mazahid Hamidi berkata hasil runtingan dengan sebuah syarikat multinasional 10 kontena halia perlu dibekalkan setiap bulan. Tanaman itu mendapat permintaan tinggi dari China, Eropah dan Amerika Syarikat bagi penghasilan ramuan pembuatan produk kosmetik serta farmasetikal. Pasukan pakar TVET di tubuh Malaysia China Institute MCI bagi manfaatkan kepakaran dan pengalaman profesional Malaysia China. Usaha ini memudahkan pertukaran pengetahuan dan pembinaan kapasiti dalam TVET. Platform ini turut meneroka laluan baru bagi kerjasama antarabangsa TVET melalui bengkel kerjasama, program latihan dan projek penyelidikan bersama. Isu perubahan iklim dan kenaikan paras air laut yang mengancam negara-negara pulau antara topik utama persidangan ketua-ketua negara Kerajaan Commonwealth ke-27 COGM 2024 di Apia, Samoa. Menteri Luar berkata, ia memandangkan usaha menangani perubahan iklim memerlukan teknologi dan pembiayaan yang besar serta sokongan negara maju. Sehubungan itu, semua negara bersetuju untuk mengatasi pemanasan global. Kempen vaksin polio di Gaza disambung pada Sabtu. Ia sebelum ini terhenti akibat pengeboman Israel, pemindahan besar-besaran serta kekurangan akses kepada vaksin itu. Kempen polio tersebut bermula pada 1 September. Fasa terakhir kempen itu menyasarkan dos kedua vaksin polio kepada 119,000 kanak-kanak di bawah usia 10 tahun di utara Gaza. Namun, ia dilihat mustahil untuk dicapai disebabkan akses yang terhad. Sementara itu, keputusan Israel melarang operasi UNRWA di Palestin semakin menyukarkan usaha penyaluran bantuan kepada penduduk terjejas. Ia disuarakan Ketua Pejabat Program Makanan Sedunia WFP Berlin, Martin Frick. Jelas beliau, WFP tidak dapat gantikan fungsi penting UNRWA di Gaza. UNRWA katanya merupakan tulang belakang bantuan kemanusiaan di wilayah itu meliputi pengurusan tempat perlindungan kecemasan, sekolah dan pusat kesihatan. Camille Badenoch dipilih sebagai pemimpin baru Parti Konservatif UK. Bekas setiausaha perniagaan itu diumumkan sebagai pemenang pada Sabtu menewaskan pesaingnya Robert Jenrick selepas mendapat undian sebanyak 53,806 berbanding 41,388. Ahli Parlimen dari North Essex itu akan menggantikan Rishi Sunak sebagai Ketua Pembangkang. 9 orang maut dalam kebakaran besar di sebuah kilang minyak masak berhampiran Jakarta, Indonesia. Sementara itu, 4 mangsa alami kecederaan termasuk seorang anggota bomba. Menurut pihak berkuasa, kebakaran berlaku kemarin di sebuah kompleks industri di Bandar Bekasi. Kesemua yang cedera dirawat di hospital dan berada dalam keadaan stabil. Pencemaran udara di Lahore, bandar kedua terbesar Pakistan, meningkat pada Sabtu. Perbincangan indeks yang dicatat adalah 1067, lebih 80 kali ganda daripada tahap minimum tidak sihat yang ditetapkan WHO. Bermula esok, kaki tangan kerajaan dan syarikat swasta akan diarah bekerja dari rumah. Aktiviti pembinaan turut dihentikan selain peniaga jalanan dan penjual makanan yang memasak menggunakan api terbuka perlu menutup perniagaan lebih awal. Saudara, sekian Kanta 744, lagi berita terkini dan menarik dalam Kanta 744 malam ini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia seketika nanti.